Ini pada Full HD tanpa apa-apa steady shot. So ini yang paling wide 24mm. So ini selepas kita pasang Ulanzi WL1. Kau boleh nampak tiba-tiba ada tu siren, ada Zeus Coffee dekat sini dan juga TV saya. So yang ini bersama dengan active steady shot. So memang tight gila lah. So tangan saya memang dah betul-betul fully stretch. So dia jadi macam tak berapa nak selesa. So yang ini adalah bersama dengan Ulanzi WL1 bersama dengan active steady shot. Hello, selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa lagi saya Rotan? Cikgu Luan, ZB1 ni agak tight lah Cikgu Luan. Saya tak selesa lah Cikgu Luan. Ada solution ke apa benda what not? Jawabnya ada. Nama dia ini wide angle adapter daripada Ulanzi WL1 dan quick demonstration kalau kita dah siap pasang, dia akan jadi lebih kurang macam ni. Before, after. Before, after. Ini bukan editing lah. Yang ini memang straight out of camera. Yang mana kita gunakan Ulanzi WL1. Dan kalau korang nak tahu pros and cons, cara nak pasang, apa yang ada dalam box, korang boleh tengok next segment ini. So, jom. So kalau kita unboxing, kita akan dapati first things first, manual lah. Make sure korang baca betul-betul sebab dia ada bagi tahu lah cara kita nak pasang tu semua. Kalau korang salah pasang, habis lah. Okay. Kemudian the barang isi apa? For sure dia punya wide angle adapter. Dia ada bagi juga lens cap. Kemudian dia ada bagi juga macro adapter, which is memang dia kena pasang dua-dua untuk kita trigger dia punya wide angle punya focal length. Tapi kalau korang nak gunakan untuk macro pun boleh. So kita kena unscrew dekat belakang buntut dia tu, lebih kurang macam ni. So yang ini dia akan protect lah dia punya lens. So dalam ni ada ring adapter, which is 52mm punya diameter dan juga adhesive dekat belakang tu. Yang itu kita akan connect dengan ZB1 kita dekat belakang. Dan kalau kita screw, dia lebih kurang macam ni. Dia bagi juga cloth ni wipe supaya boleh bersihkan. Dan extra adhesive, kalau macam gam korang tu dah loose sangat ke, boleh buat baru je. So sebelum korang pasang, make sure korang on dulu dan make sure lens tu terkeluar supaya mudah sikit kita nak pasang dekat area yang bulat sini. Kemudian kita wipe lah sikit kalau ada apa-apa kotoran, so that adhesive tu tak berlanggar lah dengan kotoran. Next, korang kena buka dia punya adhesive itu. Saya galakkan gunakan pisau yang nipis macam ni, mudah sikit korang nak ni. Kemudian korang just cabut dan korang kena make sure inline betul-betul dengan circle tengah-tengah tu, as tengah as possible lah. Kemudian korang cuba tekap-tekap sikit, bagi dia kukuh-kukuh sikit kan, lap-lap tu sikit kan. Dapatlah lebih kurang macam ni. So korang kena test sikit lah, takut-takut ring adapter tu dia cabut. Dan kalau kita off kan kita punya kamera, dapat lebih kurang macam ni. Next up, kita buka kita punya buntut belakang ni. Kemudian kita just screw sahaja macam biasa. Kemudian buka kita punya lens cap. Kemudian kita akan dapat overall body yang lebih kurang macam ini. Cumanya saya dapati bila kita on kan, so dia akan berat ke depan. Dia macam kelakar sikit lah, tapi so bear in mind lah. Kemudian kalau kita zoom in zoom out, kita dapat lebih kurang macam ni, which is tak banyak beza sangat lah. So mari kita test sebelum guna Ulanzi dan selepas guna Ulanzi ini. Kita akan gunakan banyak resolution dan juga steady shot off ataupun on. Ini pada Full HD tanpa apa-apa steady shot. So ini yang paling wide 24mm. So ini selepas kita pasang Ulanzi WL1. Kau boleh nampak tiba-tiba ada tu siren, ada Zeus Coffee dekat sini dan juga TV saya, in which sebelum ni kalau yang biasa memang tak ada lah benda tu senang cakap. Yang ini bersama dengan active steady shot tapi kita shoot full HD, so korang boleh tengok lah dia dah tight. So yang ni selepas kita pasang WL1 wide angle, so ni jarak dia. So yang ini shoot 4K tanpa apa-apa steady shot. So korang boleh notice lah dia macam lagi crop daripada Full HD sikit. Yang ni selepas kita pasang kita punya Ulanzi WL1 untuk shoot 4K. Sekarang ni dengan active steady shot saya shoot 4K. So perbezaan ketara bila kita guna Full HD tanpa active ataupun bersama dengan active. Now 4K with active steady shot. So ini selepas kita pasang WL1 4K active steady shot. So selesa lah sikit kalau kita nak vlog. So kita nak bandingkan dengan yang paling wide, which is 1080p steady shot off Ulanzi WL, dan paling zoom 4K steady shot on tanpa Ulanzi WL. So kalau korang tengok memang memang zoom gila lah. So dengan adanya Ulanzi ni memang bantu gila lah.
Kemudian yang paling orang nak sangat adalah pada 4K steady shot on, supaya bila kita buat vlog cantik lah kualiti, tapi bila steady shot on tu dia sangat tight. Campur dengan Ulanzi WL1 terus settle guys. So korang boleh vlog macam biasa, tapi lepas ni kita akan tengok lah macam mana. Okay, ini saya rakam menggunakan Full HD biasa saja, tapi tanpa apa-apa steady shot. So dia memang ada jittery tu semua, tapi kelebihan dia adalah memang dia tak langsung tak ada apa-apa cropping yang berlaku, which is for me agak acceptable lah untuk 1080p, provided that tangan korang agak panjang sikit lah. Dan cuba kita letak kita punya WL1 ni jadi apa. So ini selepas kita letak Ulanzi WL1 wide angle adapter, so dia jadi lagi wide. So kalau korang tengok pokok belakang sana, dia dah macam melengkung sikit kan. So memang ekstrim gila lah dia punya wide dia. Tapi tak adalah sampai tahap dia kata apa fish eye ke apa. So saya boleh sampai tahap boleh dekatkan sikit tangan saya, lebih kurang macam ni. So selesa lah sikit bila kita nak buat vlogging yang lebih kurang macam ni. So yang ni saya rakam menggunakan 4K, tapi tanpa apa-apa steady shot lah. So yang ini bersama dengan active steady shot. So memang tight gila lah. So tangan saya memang dah betul-betul fully stretch. So dia jadi macam tak berapa nak selesa. Hence datangnya Ulanzi WL1 ni untuk menyelesaikan masalah kita akan widen lagi kita punya focal length, right? So yang ini adalah bersama dengan Ulanzi WL1 bersama dengan active steady shot. So saya pun tak perlu extend tangan saya ni terlalu panjang sangat, so menyebabkan overall vlogging kita tu lagi stable lah kan. Saya tak pakai apa-apa like mini tripod ke apa. Ini just memang tangan saya. Dan macam mana daripada segi hasil dia, korang puas hati tak? Kalau macam saya puas hati lah kot. Yang ini saya test menggunakan stabilizer saya Zhiyun Crane M2 bersama dengan Ulanzi WL1. So ini 24mm dan saya tukar kejap kepada 70mm. Still okay, kualiti sangat-sangat nice, macam tak ada benda lah. So yang ni close up saya buat, kemudian saya buat juga shot pusing-pusing ni kalau korang nak tengok. Dan it's very good lah daripada segi kualiti. Kalau korang punya subjek tu berada di tengah macam isi saya ni, kalau korang tengok kat tengah dia sangat okay. Dan orang kata yang kiri, kanan, atas, bawah ada sedikit fringing, tapi as long as korang punya subjek berada di tengah, memang image quality tu macam seolah-olah macam korang tak pakai apa-apa lens lah. So memang cantik gila. Dan movement pun okay, sebabkan kita ada extra focal length, menyebabkan movement kita tu lagi kurang jittery lah, walaupun kita tak gunakan apa-apa steady shot. Misal katanya saya shot dekat langit. So dan ini pun kalau kita tengok dari segi quality memang ni dah agak low light lah, sebab dah ada area malam-malam sikit. So korang boleh tengok lah quality dia minus fringing kiri kanan atas bawah tu lah. Dan kalau korang nak buat vlog plus orang kata guna 4K steady shot on plus guna juga dengan stabilizer, korang akan dapat hasil lebih kurang macam ni. Kemudian daripada segi gambar pun saya rasa image quality memang superb lah untuk Ulanzi ni, minus fringing kiri kanan atas bawah. So dia macam ada extra fringing dekat situ, tapi as long as subjek kat tengah okay. Sama juga dengan this particular selfie shot, sama je fringing dia kiri kanan atas bawah, tak prominent sangat lah macam lain-lain adapter kan. Ini saya zoom sikit dalam 70mm, so still good. Dan dianya sebenarnya menambah baik daripada segi focusing distance. Contohnya kan, yang ni 24mm tanpa Ulanzi wide angle adapter, so memang dekat lah, kira dekat lah juga. Tapi bila saya zoom 70mm memang tak boleh dekat lebih daripada ni, kalau tak nanti dia blur. Tapi kalau saya pakai Ulanzi WL untuk 24mm boleh dekat gila, sampai boleh buat mata anime macam ni. Dan 70mm finally boleh lagi dekat. Dan itu juga sebab kenapa saya suka adapter wide ni lah. Kemudian saya ada mention pada awal video, kita ada macro adapter juga. So kita nak tengok hasil dia macam mana. Dan dianya menyelesaikan salah satu masalah ZV-1, which is focusing distance, lagi-lagi pada 70mm. So ZV-1 ni kalau 24mm tanpa Ulanzi pun memang padu lah dia punya macro shot. Tapi bila kita zoom kepada 70mm, that's where focusing distance tu memang affected gila-gila lah. And then bila kita pakai kita punya Ulanzi WL1 punya macro adapter, so kita dapati boleh zoom kau-kau lah. Ini memang subjek kecil gila. And then bila kita zoom sampai 70mm plus dengan Ulanzi WL1, kita
dia punya makro tu jadi lagi kata apa, lagi besar lah, lagi zoom yang kita boleh dapat. Tapi cumanya daripada segi, let's say lah, daripada segi kebesaran subjek lah, contohnya saya gunakan mata saya sebagai reference. Kalau macam korang punya subjek tu sekecil-kecil mata, okey lagi, tapi lebih daripada tu nanti dia akan jadi blur lebih kurang macam ni. Sama juga bila kita gunakan 70mm, so memang tengok blur gila sampai tahap so kalau betul-betul dekat dengan mata saya baru dia fokus. Kalau macam kita lari jauh sikit dan kamera tu jauh sikit, dia akan blur lah. So itu adalah kelemahan untuk produk inilah. Cumanya again, bear in mind dengan orang kata apa, fringing yang berlaku dekat setiap corner of the video. So kalau korang ni ada pada center of the video, okay. But jadi again, kalau macam korang ada dekat tepi sikit lah, contoh kan, saya letak kat sini, saya letak muka saya ke tepi sikit, okay lah, still okay lah kan. So nak cakap produk ni memang sangat-sangat berkualiti. Tapi my concern is that memandangkan kita lekatkan ring adapter kita dekat lens kita ni menggunakan semata-mata gum ataupun adhesive. So saya risau macam bila korang dah pakai setahun 2 tahun, tiba-tiba bila tengah vlog gunakan adapter ni, tiba-tiba ring adapter tu jatuh. Kemudian dengan lens sekali korang jatuh, so habislah melayang duit korang. Which is, this one saya consider as a tak murah tapi tak berapa nak mahal sangat. Which is harga yang saya beli dalam kedai tu adalah 199 RM199. Which is kalau korang nak beli, korang boleh check it out dalam saya punya video description. Again, kepada you guys yang gunakan ZV-1, saya memang suggest lah korang beli this wide angle punya adapter, which is sangat-sangat awesome. Banyak dia menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku pada Sony ZV-1 ini. Itu saja daripada saya. Apa lagi guys tak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat banyak video upon request juga guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Bulan, saya Bergil, saya Hutan.